A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, daripada jemaah surau An-Nur Bandar Puteri, alhamdulillah rabbil alamin, dalam kesempatan yang diberikan ni, marilah kita menyambung pengajian kita dalam fiqhus sirah. Walaupun Masjid Surau masih lagi dihalang untuk dihadiri, walau macam mana pun tidak menghalang daripada pengajian kita dalam bentuk online, insya-Allah mendapat manfaat dan faedah. Kita masuk dalam sambungan tajuk berkaitan pengiktibaran dan pengajaran dalam peristiwa Zatul Riqa', peperangan Zatul Riqa'. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, disimpulkan di sini lebih kurang ada 5 kelebihan ataupun pengajaran dan iktibar daripada peperangan Zatul Riqa'. Yang pertama iaitu berkaitan tentang disebut di sini mengikut apa yang telah diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan daripada Abi Musa Asy'ari di dalam menerangkan kenapa peperangan ini dinamakan dengan nama tersebut. Jadi namanya ialah Zatul Riqa', yang bererti bertampung. Kenapa dikatakan bertampung itu? Apa yang kita faham maksud Zatul Riqa' tu? Maksudnya peperangan bertampung. Rupanya maksud daripadanya dia ada kaitan tentang proses dalam peperangan itu, iaitu disebut telah saya tegaskan dalam satu gambaran tersendiri dalam perjuangan mereka, di mana para sahabat ini terdiri daripada orang fakir miskin. Tidaklah mereka mempunyai apa-apa tunggangan sehingga kan mereka terpaksa berkongsi 6 ataupun 7 orang untuk bergilir-gilir dengan seekor unta. Kerana miskinnya mereka tidak dapat memiliki dan membeli unta setiap seorang. Terpaksa mereka ni bergilir-gilir sampai satu jarak tertentu, mereka turun dan naik yang baru, begitulah seterusnya. Dan perjalanan ini amat jauh dan sukar. Faham-fahamlah tuan-tuan, padang pasir ni bukan pasir je ada. Kadang-kadang dengan batu-batu kerikil, batu-batu yang besar. Ya, namun demikian kemiskinan tidak mungkin dapat menghalang mereka dalam melaksanakan risalah dan juga risalah dakwah dan jihad kerana Allah. Mereka telah sanggup menanggung segala macam kepayahan dan derita dan berbagai dugaan ke jalan itu. Kaki mereka tembus lantaran jauh berjalan dan sukar. Malah hingga kuku mereka luruh kerana tersepak batu-batu. Dan berkaki ayam, tidak ada kasut sehingga terpaksa dibalut dengan kain buruk selapis demi selapis. Itu yang lekat nama perang ni, bertampung, berbalut maksudnya. Kenapa? Kerana kaki mereka ni luka. Perjalanan yang jauh menyebabkan kaki mereka jadi panas, ada yang pecah, ada yang luka, berdarah. Ya, biasalah dalam berjalan ni ada yang tersepak, ada yang tersukur dan sebagainya, sehingga kan kuku kaki mereka tercabut. Jadi nak jalan jauh lagi, mereka terpaksa balut kaki-kaki mereka. Dia tak macam sekarang ada kasut bot, kasut askar yang direka khas, tapak besi dan sebagainya. Ya. Jadi mereka pergi dalam keadaan persediaan persenjataan, ketenteraan yang agak uzur, lemah, tuan-tuan. Tapi semuanya itu tidak menjadi halangan pada mereka untuk meneruskan semangat jihad. Namun kesemuan itu mereka tidak lemah dan mengalah. Malah mereka memperkecil-kecilkan segala-galanya ini berbanding dengan tanggungjawab ilahi yang berat terletak di bahu mereka sejak mula mereka menjadi orang Islam. Jadi benda ni tidak menjadi perkara pokok penting sehingga menjadikan alasan untuk mereka tidak pergi berperang. Hari ni ramai orang suka memberi alasan. Alasan itu, alasan ini, alasan keluarga, alasan kewangan, alasan kenderaan, alasan kerja, alasan anak, alasan itu. Hari ni kita dapat lihat bagaimana keutamaan mereka meletakkan agama, mereka letakkan Allah dan Rasul di hadapan.
dengan orang yang sekarang kadang-kadang pengajiannya tinggi, belajarnya tinggi, tapi dari sudut pengamatan, penghayatan, pengorbanan, amalan tidak sebagaimana zaman para sahabat. Mereka begitu jitu jiwa mereka, ya, keyakinan mereka, kecintaan mereka dan juga balasan yang Allah janjikan. Jadi bertepatanlah dengan bai'ah mereka kepada Allah. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun." Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan balasan syurga bagi mereka. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh dan dibunuh. Surah Taubah ayat 111. Ayat ni dipanggil ayat bai'ah. Maknanya mereka menepati ciri-ciri bai'ah. Ciri-ciri perjanjian mereka dengan Allah. Ya. Sehingga kan mereka sanggup mengorbankan jiwa raga mereka kerana Allah. Sehingga kan turun ayat ni, Allah kata Allah nak beli daripada mereka jiwa raga mereka dan diri-diri mereka. Abdullah bin Rawahah menyatakan, bila dia tanya pada Rasulullah, apakah perjanjian dia dengan Allah dan perjanjian dengan Rasulullah? Maka Nabi menjawab, perjanjian manusia ataupun orang mukmin kepada Allah ialah ya'budunahu wa la tusyriku bih. Hendaklah menyembahnya dan jangan kamu mensyirikkannya. Mana perjanjian dengan Rasulullah mengikuti segala arahannya, perintahnya. Ya, sama ada kamu suka ataupun tidak suka. Maka mereka bertanya, apakah balasan yang kami dapati? Maka Nabi menjawab, bagi balasannya ialah syurga. Mereka pun menjawab beramai-ramai, mereka kata inilah perniagaan yang menguntungkan. Maka turunlah ayat ni, Allah kata innallaha ashtara. Allah membeli daripada orang mukmin tu jiwa raga mereka dan harta benda mereka dan bagi mereka syurga. Tuan-tuan ya, Allah nak daripada kita, Allah nak beli. Sedangkan tak layak Allah nak beli pun. Kenapa tak layak? Sebab diri kita pun milik Allah, harta benda kita pun milik Allah. Dan kalau Allah ambil sekali pun tuan-tuan, apa sangatlah nilainya benda yang ada pada kita ni tuan-tuan. Tak ada nilai langsung. Ya, tetapi kerana Allah menghargai, Allah mensyukuri, Allah meletakkan satu perkara yang begitu bernilai. Bila mana kita memperjuangkan agama Allah, meletakkan Allah di atas segala-galanya, maka Allah Ta'ala menghormati, mengiktiraf dan Allah Ta'ala mengkagumi. Sehingga kan Allah kata Allah nak beli daripada jiwa-jiwa kita, harta-harta benda kita. Maka tuan-tuan relakanlah kita mewakafkan diri kita, harta benda kita, kekayaan kita, masa kita, fikiran kita untuk apa? Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ya, di dalam surah Al-Fath disebut ya. Litu'minuna billahi wa rasulih wa tu'azziruhu, untuk membesarkan. Ya, untuk membesarkan untuk menguatkan. Ya, untuk menguatkan agamanya. Wa tuwaqqiruhu, untuk membesarkannya. Wa tusabbihu, untuk mentasbihkannya. Di setiap waktu pagi dan di setiap waktu petang. Maknanya itulah peranan kita untuk menjaga agamanya. Kemudian tuan-tuan disebut, kemudian saudara mendapati Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu tidak senang dengan dirinya yang telah membuka cerita ini setelah terkeluar daripada mulutnya, iaitu bila ditanya kenapa perperangan ini dinamakan Zatul Riqab. Beliau tidak senang dan menyesal setelah timbul sedikit cerita ini kerana beliau mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila balik, orang tanya kenapa perang pelik sangat nama ni. Kalau perang Uhud dikaitkan dengan Bukit Uhud. Kalau perang Badar dikaitkan dengan Bukit Badar. Ya, tiba-tiba peperangan ni tidak dikaitkan dengan lokasi, ya, tentang tempat dan sebagainya, tapi dikaitkan dengan penampung. Maka Abu Musa pun ceritalah sebenarnya kenapa lekat nama ni. Sebab kami ni berjalan jauh, ya, tersepak batu, ada yang luka, tercabut kuku, sehingga kan terpaksa dibalut. Maka tersebarlah cerita ni, asal usul nama diberi tu. Ya, tapi Abu Musa tak senang. Sebab apa? Ya, sebab apa yang dilakukan bersama Rasulullah hanya mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Dia takut apa yang dia cerita tu lama-kelamaan menjadikan rasa seronok, rasa bangga, rasa riak, ujub, sehingga kan
ganjaran yang diharap daripada Allah Ta'ala itu menjadi wasak. Maknanya mereka nak menjaga. Jadi tuan-tuan, itulah bila kita buat amalan, kita buat satu pengorbanan, jangan senang-senang kita nak cerita-cerita sekadar nak riak dan ujub. Tapi tak salah. Ada sebahagian para salafus salih menceritakan tentang amalan-amalan mereka bukukan, ya, semata-mata untuk memberi motivasi, contoh tauladan, suatu saranan. Jadi semuanya tu tergantung pada niat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam peristiwa ini mula-mula ditasyri'kan tentang salatul khauf, salat dalam keadaan peperangan, dalam keadaan takut. Ya, cara menunaikan sembahyang ini ada dua. Salah satu ialah khusus bila seteru berada di sebelah kiblat. Cara kedua pula ialah seteru berada bukan di sebelah kiblat. Cara kedua inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Zatul Riqa, iaitu setelah masuk waktu sembahyang di mana kelompok-kelompok seteru bertompok-tompok lebih banyak bukan di sebelah kiblat. Ditakuti seteru ini memerhatikan kaum muslimin daripada jauh. Kerana bila mereka mendapati kaum muslimin sudah berpaling muka dari mereka kerana sibuk dan masyghul dengan sembahyang mereka, oleh itu musuh akan menyerang mereka dan menyerang kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka. Jadi dia ada dua kaedah. Kaedah pertama, kalaulah musuh tu betul-betul duduk di sebelah depan kiblat, maka mungkin cara sembahyangnya serentak. Manakala yang ni dia berterabur, ada di sebelah sana sikit, sebelah sini sikit, kanan sikit, belakang sikit, utara sikit. Jadi Nabi buat dua kelompok. Nabi jadi imam dan saf ada dua saf. Saf pertama, saf kedua. Disusun para sahabat semuanya. Kemudian Nabi memulakan dengan semuanya bertakbir dengan serentak. Jadi salat khauf ni dia mudah je. Dia takbir serentak dan salam serentak. Cuma proses dalam perjalanan sembahyang tu berbeza sikit. Angkat takbir serentak, kemudian saf pertama memulakan sembahyang. Rakaat, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian bangun. Naik rakaat yang kedua, Nabi berhenti sekejap. Maksudnya berdiam, memberi peluang pada jemaah yang kedua di belakang. Yang tadi mereka berdiri tegak bersama senjata memerhatikan ataupun memantau dan menjaga daripada musuh. Kemudian bila Nabi bangkit, Nabi berhenti atau berdiam, memberi peluang pada barisan yang kedua pula sembahyang. Ya, kemudian rakaat, sujud, mereka pun bangun rakaat yang kedua. Ya, bila masuk rakaat kedua, Nabi meneruskan saf yang pertama tadi, Fatihah, rakaat, sujud, kemudian Nabi duduk tasyahud akhir dan Nabi menunggu di situ. Nabi tak bagi salam lagi. Barulah rakaat yang jemaah yang kedua di belakang memulakan setelah yang pertama tadi dah duduk antara dua sujud dan tasyahud, maka mereka memulakan rakaat yang kedua. Mereka baca Fatihah, rakaat dan sujud, kemudian mereka bertasyahud, dan bila habis tasyahud Nabi bagi salam dan mereka salam serentak. Ya, begitulah cara yang ditunjuki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tuan-tuan, kita nak kaitkan dengan peperangan moden, mungkin cara sembahyang khauf ni perlu dikaji baliklah. Adakah sebab mereka ni sembahyang bersama Rasulullah kerana nak mendapat penghormatan berimamkan Nabi, barakahnya, kehebatan bila dapat salat berimamkan Nabi. Tetapi zaman kita mungkin benda tu tidak berlaku sedemikian rupa lah. Taraf kita dengan Nabi lain bezalah. Yang kedua, pada zaman Nabi peperangan tu dalam bentuk jarak dekat. Ya, orang berperang semuka, pedang dengan pedang. Kalau anak panah pun jaraknya tak jauh sangat. Ya, dulu tidak ada lagi benjanit ataupun meriam dalam kadar yang agak jauh sikit, tak ada. Ya, tapi sekarang ni tuan-tuan, orang dah menggunakan sniper dalam jarak 500 meter, 1 kilometer orang dah boleh lepas dan tepat sasarannya. Orang dah gunakan drone. Dia daripada atas dia boleh aim, dia boleh sharp, dia boleh sasarkan.
ya, dengan kognitif, dengan longitip dan sebagainya pada sasaran yang tepat. Orang dah menggunakan satelit, orang dah gunakan peluru berpandu, ya, tornado, macam-macam lah sekarang ni. Maka musuh tak nampak tapi senjata datang. Ni agak bahaya. Macam yang berlaku dekat Lubnan baru ni, yang dikatakan gedung bunga api meletup. Ya, rupanya bukan, tapi dia datang daripada peluru berpandu yang gegarannya seperti atom. Jadi mungkin kita kena kaji balik cara sembahyang khauf pada zaman moden. Ya, sebagaimana kita berada dalam PKP ni pun, sembahyang pun dah agak nampak berbeza sedikit. Ya, bila kita duduk di masjid, berlakunya penjarakan 1 meter, 1,5 meter dan sebagainya. Tak sama dah macam sembahyang biasa. Kalau dalam PKP pun, sembahyang pun dah agak berubah dah sikit. Azan pun dah ada tambahan dah. As-salatu fi buyutikum, yang tak pernah kita dengar sebelum ni, tuan-tuan, ya. Jadi kalau sembahyang pada musim PKP pun dah berubah, maka sembahyang khauf di medan perang moden ni pun juga mungkin tidak sama secara yang Nabi tunjuk. Mungkin kita kena buat kelompok-kelompok kecil, tidak seperti kelompok besar yang Nabi buat tu. Ya, kerana risiko yang besar. Mereka boleh tembak dalam sekumpulan besar dengan menggunakan senjata yang mempunyai kuasa pemusnah yang besar. Itu dia. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk yang ketiga. Kita ringkas-ringkas dia, ya. Iaitu yang ketiga, cerita lelaki musyrik yang telah mengambil pedang baginda Nabi ketika Nabi terlena di bawah pohon kayu. Cerita ni dia mempunyai jalur yang berbeza-beza. Walau macam mana pun, dia nak mengisahkan pada kita tentang bagaimana jagaan dan pemeliharaan Allah Ta'ala kepada Nabi. Ya, mana Nabi ni memiliki ismah. Allah Ta'ala pelihara. Ini untuk memberi keyakinan, bertambah keyakinan kita terhadap perkara-perkara mukjizat kenabian yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka peristiwa ini juga mengukuhkan tentang kenabian Nabi tu. Sebab ada orang tak percaya Nabi ni hanyalah seorang pemimpin biasa, seperti pemimpin-pemimpin yang hebat dunia. Dia kata, tak, Nabi ada seorang Nabi, Rasulullah, utusan Allah, yang Allah Ta'ala pelihara sehinggakanlah tujuan pengutusannya selesai. Sehingga kan kita lihat daripada peristiwa ini, bagaimana musuh ini dapat merampas pedang Rasulullah dan menghunuskan pada Rasulullah. Sehingga kan dia berkata pada Rasulullah, siapakah yang boleh menghalang aku daripada membunuh engkau? Dan apakah yang terjadi selepas itu? Sehingga kan mengganggunya dari membunuh Rasulullah. Dia pegang dah pedang tu. Tapi bila dia tanya, siapa yang boleh selamatkan kau daripada pedang aku ni? Nabi kata, Allah. Bila Allah Ta'ala, Nabi sebut je Allah dengan inayah ilahiyah, pertolongan daripada Allah, menyebabkan sebutan Allah tadi masuk ke dalam hati musyrik tadi, kegerungan, ketakutan, kegentaran, menyelinap masuk ke pangkal lengannya sehingga terjatuh pedang yang telah digenggamnya. Maknanya hebatnya kalimah Allah, tuan-tuan. Batu orang bila masuk hutan tersempak dengan binatang buas, kita menjerit dengan takbir, azan, mudah-mudahan Allah takutkan binatang tu, sebab ada kalimah la ilaha illallah, ada kalimah Allah maha besar, boleh meruntun jiwa. Jadi ayat ni ataupun peristiwa ini mengesahkan tentang pemeliharaan Allah. Allah Ta'ala sebut, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga engkau daripada manusia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keempat, adapun diperturunkan kisah Jabir bin Abdullah dan pergaulan mesra yang terjalin dengan penuh keikhlasan dalam perjalanan mereka pulang ke Madinah, di mana sekalipun perbualan ini tidak ada kaitan dengan peperangan, tetapi ianya menggambarkan satu lukisan yang lengkap lagi sempurna mengenai keikhlasan baginda Nabi SAW terhadap sahabat-sahabatnya, dan satu gambaran yang teradun di dalamnya perwatakan luhur baginda Nabi yang halus pergaulan, percakapan berseni, ramah tamah dalam perbincangan dan mencintai para sahabat setulus hatinya. Jadi
Nabi ni dalam perjalanan ni pertama, Nabi tanya, kenapa unta Jabir ni lewat lambat? Pertama menunjukkan bahawa Nabi ni walaupun dia jadi ketua, duduk di depan, Nabi peka tentang konvoi. Sahabat-sahabat Nabi ni kenapa Nabi perhati. Sebab tu kalau kita jadi ketua dalam rombongan ke apa, kita kena memerhatikan anak-anak buah kita ni. Jangan kita ni pentingkan diri sendiri, hanya duk kata cepat, lewat masa ni. Ya, kita kejar masa. Sedangkan kita tak ambil khabar apa yang berlaku di belakang. Tayar pancit ke, enjin rosak ke, minyak habis ke, anak nak kencing ke, sakit ke. Ya, jadi kita ambil pengajaran tauladan Nabi ni, betapanya Nabi ni begitu mengambil keprihatinan terhadap para sahabat. Kemudian Nabi juga mengambil Nabi mengambil berat tentang soal pribadi. Nabi tanya, kenapa betulan tu Jabir baru kahwin dengan seorang janda? Nabi tanya, kenapa kahwin dengan janda? Kenapa tak kahwin dengan anak dara? Nabi sebut, kalau kamu kahwin dengan anak dara, tal'aibunahu, kamu boleh bermain dengannya, dia boleh bergurau senda dengan kamu. Ya, maka Jabir menyatakan bahawa dia telah kehilangan ayahnya di dalam peperangan Uhud. Ayahnya Abdullah ni syahid dalam perang Uhud, meninggalkan adik-adik yang ramai. Maka dialah yang mewarisi untuk menjaga adik-adik dia. Maka kalau dia cari seorang anak dara untuk jadikan isteri, takut tidak mampu untuk menguruskan adik-adik dia. Maka dia mengambil janda kerana janda berpengalaman, ada kematangan, ketabahan dan sebagainya. Maka Nabi mengiyakan. Maknanya Nabi menghalusi kehidupan Jabir sampai ke peringkat itu. Cuba bayangkan pemimpin yang besar, ia boleh berbincang, boleh berbarak dengan hati seolah seperti seorang kawan. Ya, sebab itulah para sahabat cukup mencintai Nabi, kagum tentang perwatakan Nabi, sehingga kan Nabi boleh bersembang dalam perkara-perkara yang agak peribadi sedemikian. Ya. Jadi sebab tu kalau kita jadi pemimpin, kita kena menjadi golongan pemimpin yang mesra terhadap orang bawahan kita, tak kira apa kedudukannya. Sama ada peringkat pegawai, peringkat staff, peringkat kulis lah, apa pun, ataupun driver, ataupun pekerja-pekerja stok dan sebagainya. Jadi kita kena mengambil peduli terhadap mereka kerana mereka adalah di bawah tanggungjawab kita dengan penuh rasa keinsanan, kemanusiaan. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, yang terakhir, iaitu yang kelima, setiap Muslim mestilah memerhatikan dengan pengamatan yang jauh terhadap dua orang sahabat. Jadi sahabat ni diceritakan, seorang daripada Ansar, seorang daripada Muhajirin. Setelah mana Nabi sampai di penempatan yang Nabi tidur tadi, Nabi arahkan siapakah yang nak dapat menjaga sempadan ataupun menjaga pos, jaga pintu masuk lah, supaya terselamat daripada musuh. Maka salah seorangnya namanya Abbad bin Bishr. Dia berjaga malam bersama dengan sahabatnya yang lain, sahabat daripada Muhajirin. Maka dia kata, tak apalah, aku jaga dulu, kamu tidur. Sahabat ni walaupun dalam peperangan, walaupun dalam misi ketenteraan, ya, mereka tidak melihat itu suatu halangan mereka. Sebab tujuan hidup ni, asas yang mereka faham adalah ibadah. Maka menjadikan mereka walaupun berada dalam jihad, dalam medan tempur sekalipun, hubungan mereka dengan Allah tetap mereka jaga dengan baik. Zikir mereka, ibadah mereka, ta'abud mereka, taqarrub mereka pada Allah. Sehingga kan dalam proses mereka sedang bertugas, mereka itu juga mereka melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada Allah. Di saat Abbad bin Bishr menjaga, ya, malam pada malam itu, dia memenuhi dengan salat. Ya, dalam saat dia salat itulah dia ditembak oleh anak panah musuh. Sekali ditembak, dia cabut. Ditembak kali kedua dan kali ketiga. Oleh kerana dia mengkhuatiri kalaulah dia asalnya dia tak nak menamatkan solatnya kerana terlalu rindu, kerana terlalu syok ataupun kerana terlalu lazat membaca Al-Quran di dalam sembahyang. Tapi oleh kerana dia mengingatkan ataupun dia teringat kepada tanggungjawabnya, ya, yang telah diamanahkan oleh Rasulullah supaya menjaga benteng tadi, maka dia terpaksa
memberhentikan salatnya dan menggerakkan sahabatnya semata-mata untuk menjaga Islam itu lebih utama daripada memenuhi hasratnya. Jadi tuan-tuan, betapanya mereka ni sanggup berdiri, sanggup meneruskan bacaan walaupun panah datang menikam mereka bertubi-tubi. Menunjukkan bahawa sahabat ni sanggup mati kerana Islam semata-mata. Tapi kerana dia pegang amanah Rasulullah, dia terpaksa berhentikan sembahyang, gerakkan sahabat dia. Kalau dia tak ingatkan benda tu, dia sanggup mati dalam sembahyang dia tadi. Betapa besarnya pengorbanan mereka, kecintaan mereka. Pada masa sama, mereka juga menjaga hubungan mereka dengan Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat itu sahaja tazkirah kita, dan mudah-mudahan mendapat pedoman dan mendapat manfaat bersama, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.